Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dulu sebelum PRU 14, Rafizi Ramli berkata, tujuan mereka atau tugas mereka ialah untuk menghasut rakyat supaya mereka boleh jatuhkan kerajaan Najib Tun Razak Barisan Nasional. Jadi mereka telah bangkitkan isu 1 MDB habis-habisan dan mengguna macam-macam media termasuk blogger dari luar Malaysia dan demonstrasi dan macam-macam lagi. Akhirnya di dalam PRU 14 Barisan Nasional kalah pilihan raya dan Pakatan Harapan ambil alih sebagai kerajaan. Sekarang, in fact semalam, Rafizi Ramli kata tugas mereka sekarang, kerja mereka sekarang ialah untuk menjawab hujah-hujah atau soalan bodoh dari pembangkang. Bermaknanya PAS dan Bersatu ataupun Perikatan Nasional ni banyak hujah yang bodoh, soalan yang bodoh, dan inilah tugas Rafizi Ramli untuk menjawab semua kenyataan dan soalan bodoh tersebut. Hari ini saya nak tanya Rafizi Ramli 10 soalan bodoh. Dan saya nak tengoklah Rafizi Ramli akan jawab atau tidak, boleh jawab atau tidak 10 soalan bodoh saya ini. Soalan yang pertama, soalan bodoh saya yang pertama. Anwar Ibrahim berkata, Najib Tun Razak telah beri 90 juta duit yang dicuri dari 1 MDB kepada parti PAS. Dan Anwar telah tunjuk sekeping kertas, photostat macam ni. Dan dia kata, ini salinan cek tersebut dan tak lama lagi dia akan dedahkan cek ini. Cek sekeping bernilai 90 juta. Duit yang dicuri dari 1 MDB yang diberi ke PAS. Saya nak tanya Rafizi, bila salinan cek tersebut akan didedahkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim macam dia janji bertahun-tahun dulu? Soalan bodoh yang kedua saya nak tanya. Sebelum pilihan raya dulu, Anwar Ibrahim telah janji di dalam satu majlis tu khas untuk menjanji 20% royalti minyak kepada negeri-negeri pengeluaran minyak. Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan dan mana-mana negeri kebetulan akan datang ini yang akan dapat minyak juga. Saya nak tanya, dia janji benda ni sebelum PRU 14 lagi, kita sudah dah masuk PRU 15. Bila negeri-negeri pengeluaran minyak, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak akan dinaikkan royalti minyak mereka dari 5% ke 20%. Seperti dijanji. Boleh tak Rafizi Ramli enlighten us on when that is going to happen? Soalan yang ketiga, soalan bodoh yang ketiga. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, telah memberitahu Malaysia di dalam parlimen bahawasanya Muhyiddin Yassin telah curi 600 bilion duit negara semasa dia jadi Perdana Menteri. Anwar kata dia ada bukti dan dia boleh buktikan yang Muhyiddin telah curi 600 bilion. Soalan saya, bila bukti ini akan ditunjukkan kepada rakyat seperti dijanji oleh Anwar Ibrahim? Soalan bodoh yang keempat tentang DNAA Zahid Hamidi. Zahid Hamidi telah dibebaskan ataupun telah dilepaskan tanpa dibebaskan. DNAA. Dan Zahid Hamidi dilepaskan tanpa dibebaskan atas permintaan pihak pendakwa raya, prosecution.
hakim tidak ada pilihan lain dari membebaskan sebab permintaan ini datang dari prosecutor, dari pendakwa raya. So hakim terpaksa melepaskan Zayed tanpa dibebaskan. Kes ni sudah berjalan 4 tahun, hampir nak tamat. Tak lama lagi kes tu nak tamat. Dan telah dibuktikan sebelum perbicaraan bermula yang memang betul Zahid Hamidi ada lakukan jenayah. Oleh kerana telah dibuktikan di peringkat awal perbicaraan, maka hakim pun benarkan perbicaraan tu berjalan. Dan nak tamat dah. Sikit lagi dia orang tarik balik kes tu. Dia orang lepaskan ni Zahid walaupun tidak dibebaskan. Dengan tidak ada penjelasan. Tidak ada explanation sebab apa benda ni dibuat. Boleh tidak Rafizi Ramli menerangkan sebab apa dibuat dan mengesyorkan rakyat bahawasanya ini bukan tindakan politik dan ini bukan kerana 30 orang ahli parlimen Barisan ataupun 26 orang ahli parlimen UMNO menyokong Anwar jadi Perdana Menteri. Ringkas cerita, ini tak kena-mengena dengan sokongan UMNO kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Yang kelima, soalan bodoh saya yang kelima. Orang UMNO diberitahu kalau mereka sokong Pakatan Harapan menjadi kerajaan dan mereka sokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka dalam seminggu Najib Tun Razak akan dibebaskan dari penjara dan akan boleh balik rumah. Sampai sekarang lebih dari setahun Najib masih duduk dalam penjara. Dan semasa mesyuarat lembaga disiplin awal tahun ini, pengampunan Najib tidak pun dibawa untuk perbincangan. Jangan kata diterima, tapi tidak dibawa untuk perbincangan. It was not even brought for discussion. Dan sampai hari ini Najib masih duduk dalam penjara, tidak boleh diberi pengampunan. Ini telah dijanji sebelum pilihan raya untuk nak mendapat sokongan orang Melayu, orang UMNO untuk undi untuk Pakatan. Dan untuk setuju bahawasanya UMNO dan Barisan menyokong Pakatan Harapan dan menyertai kerajaan Pakatan Harapan. Sebab apa Najib belum lagi dibebaskan. Nombor 6. Soalan nombor 6. Soalan bodoh saya nombor 6. Muhyiddin Yassin telah di-charge salah guna kuasa kerana dikatakan dia telah meluluskan tax exemption status Yayasan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Jadi kerana Muhyiddin telah meluluskan tax exemption status Yayasan Al-Bukhari dan Yayasan Al-Bukhari telah menderma duit kepada Parti Pribumi Bersatu, maka Muhyiddin dikatakan salah guna kuasa dan telah ditangkap dan di-charge. Tetapi mengikut Lim Guan Eng, Menteri Kewangan semasa tu, dia kata, dan Anwar pun kata di dalam parlimen, Anwar kata dalam parlimen, dan Lim Guan Eng juga berkata bahawasanya tax exemption status Yayasan Al-Bukhari tidak ditamatkan, tidak dibatalkan. So sekiranya tax exemption status Yayasan Al-Bukhari tidak dibatal atau ditamatkan, macam mana Muhyiddin boleh salah guna kuasa dengan menyambung atau membaharui tax exemption status Yayasan Al-Bukhari yang masih kekal, tidak dibatal. So apa kena-mengena duit yang Yayasan yang Al-Bukhari derma kepada Parti Pribumi Bersatu dengan isu tax exemption status yang tidak pernah dibatal atau ditamatkan?
Nombor 7. Soalan bodoh nombor 7. Mereka kata pengampunan Anwar ni diberi atas budi bicara Agong, iaitu Agong volunteer, sukarela beri tax exemption, beri pengampunan kepada Anwar. Anwar kata dia tidak pernah memohon untuk pengampunan. Yang Agong beri dia pengampunan tu, itu pandai-pandai Agong lah. Anwar tak minta, Agong offer. Tapi surat dari Istana Negara, surat pengampunan dari Istana Negara tu mengumumkan yang mengikut ataupun berdasar kepada permohonan pengampunan dari Anwar, maka Sri Paduka Baginda Agong berkenan memberi pengampunan. Okey? Berdasar kepada permohonan Anwar untuk pengampunan, maka Agong offer atau berkenan, consent to the pengampunan. So, apa Agong cakap dan apa Anwar cakap ni berbeza. Agong kata Anwar minta, Anwar kata dia tak minta, Agong yang offer. Boleh tidak Rafizi jawab soalan bodoh saya ni, iaitu siapa yang bohong? Anwar bohong ke Agong yang bohong? Nombor 8. One more. Soalan bodoh. Mereka kata mereka bentuk kerajaan perpaduan. UMNO kata mereka menyertai kerajaan perpaduan atas titah Agong. Oleh kerana Agong titah, semua parti politik perlu menyertai kerajaan pakatan, kerajaan perpaduan. Maka UMNO yang sebenar, UMNO tak mau. UMNO yang sebenar nak duduk dalam pembangkang. Biar 5 tahun pun tak apa. Tapi UMNO tidak akan join kerajaan perpaduan atau kerajaan Pakatan Harapan, sebab Ahmad Zahid Hamidi sudah umum no Anwar, no DAP, no Bersatu. Jadi kalau ikut kepada janji itu, mustahil UMNO nak join kerajaan perpaduan. Tapi kerana dititah oleh Agong, suka tak suka, UMNO terpaksa join kerajaan Anwar Ibrahim. Tapi tidak ada surat istana atau apa yang kita panggil surat kuning mengeluarkan titah. Sebab titah ni kena ada surat kuning dari istana. Tidak ada surat kuning. Cuma mereka kata Agong telah beri pendapat. Pendapat, bukan titah. Dan sekira nak angkat, nak ambil pendapat tu, opinion tu sebagai titah, maka ini melanggar perlembagaan, sebab Agong tak boleh join politik. Agong tak boleh sentuh politik, cannot get involved with politik. Dan sekira Agong titah untuk kerajaan perpaduan dibentuk, maka Agong sudah melanggar perlembagaan. Boleh tak Rafizi jawab soalan saya ni? What is the real story? Kalau Agong tidak titah, tidak keluar surat kuning, macam mana UMNO boleh guna alasan yang ini titah Agong, maka mereka join kerajaan Anwar atas titah Agong? Nombor 9. Dulu tahun 2018, selepas PRU 14, banyak janji-janji dalam manifesto pilihan raya Pakatan Harapan tidak ditunaikan. Dan mengikut Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Pakatan Harapan semasa itu, janji-janji dalam manifesto tidak realistik, tidak menasabah. Mustahil kerajaan nak tunaikan janji yang unrealistik dan mustahil untuk ditunaikan. Dan mereka berjanji dalam manifesto tersebut hanya untuk menang pilihan raya. In fact, kata Mahathir, mereka tak tahu pun mereka akan menang pilihan raya. Sebab tu mereka buat macam-macam janji karut. Sebab mereka rasa mereka tidak akan menang pilihan raya. Tapi selepas menang pilihan raya, maka mereka sedar yang janji-janji itu mustahil, tak boleh dibuat. Maka
dia orang tidak boleh tunaikan janji. Sekarang ni PRU 15. Again, macam-macam janji dalam manifesto pilihan raya tapi semua tak boleh nak ditunaikan. Sama macam kes PRU 14 sebelum ni, PRU 15 punya janji juga tak boleh ditunaikan. Adakah ini sebab yang sama yang telah diberi oleh Mahathir pada PRU 14 dulu? Iaitu, janji-janji itu tidak realistik, mustahil nak ditunaikan dan hanya diberi janji dalam manifesto semata-mata nak menang pilihan raya. Tapi mereka tahu kalau mereka menang pilihan raya, mereka tidak boleh tunaikan satu pun janji pilihan raya. Can Rafizi explain? Jawab ni soalan bodoh saya yang ke-9. Last one. Soalan bodoh yang ke-10. Sebab apa Mahathir digulingkan selepas 22 bulan jadi Perdana Menteri after PRU 14, padahal mereka janji Mahathir boleh jadi Perdana Menteri 2 tahun. Selepas 2 tahun Mahathir akan serah kuasa kepada Anwar Ibrahim untuk ambil alih sebagai Perdana Menteri. Sebab apa mereka tak tunggu 24 bulan, hanya 22 bulan mereka sudah gulingkan Mahathir, yang menyebabkan bukan saja Mahathir jatuh, keseluruhan kerajaan Pakatan Harapan juga jatuh. Why? Tak benarkah Mahathir jadi Perdana Menteri 2 bulan lagi dan Anwar ambil alih secara peaceful macam perjanjian mereka telah buat dengan Mahathir sebelum PRU 14. Those are my 10 soalan bodoh. Saya nak tengoklah Rafizi, sebab dia kata kerja dia, semalam dia umum, dia kata kerja dia ialah untuk menjawab soalan bodoh dari pembangkang. Saya baru beri 10 soalan bodoh dan saya harap ini Rafizi akan buat tugas dia, menjalankan tugas dia, buat kerja dia dengan menjawab 10 soalan bodoh saya tersebut. Assalamualaikum. Salam sejahtera.